Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab nutrisi, bab yang ketiga untuk sains tingkatan 2. Subtopik yang pertama ialah kelas makanan. Kelas makanan kita akan pelajari kelas makanan karbohidrat, protein, lemak, berlawas ataupun serat, vitamin, mineral dan air. Ketujuh kelas makanan ini penting untuk diambil dalam kuantiti yang betul supaya pembesaran kita secara optimum. Karbohidrat merupakan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Unit paling kecil ialah glukosa. Terdapat 3 jenis karbohidrat iaitu kanji, glikogen dan selulosa. Kanji terdapat pada makanan seperti buah-buahan. Glikogen terdapat di dalam hati manusia. Selulosa terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Ini adalah sumber-sumber karbohidrat yang boleh didapati seharian. Fungsi-fungsi karbohidrat ialah digunakan untuk menghasilkan tenaga. Tenaga itulah digunakan oleh sel untuk menjalankan aktiviti sel. Karbohidrat yang berlebihan di dalam organisma akan disimpan sebagai makanan simpanan. Jika dalam tumbuhan disimpan dalam bentuk kanji, jika dalam haiwan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati manusia, manakala di dalam dinding sel disimpan dalam bentuk selulosa. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan sebatian yang dibina daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Unit paling kecil untuk protein adalah asid amino. Protein yang berlebihan di dalam badan akan ditukarkan ke dalam urea dan disingkirkan melalui urin. Urin adalah air kencing. Fungsi protein adalah untuk membina dan membaiki semua tisu-tisu badan, menggantikan sel yang tengah mati, menghasilkan enzim, hormon dan antibodi badan. So, sumber-sumber protein adalah ayam, telur, kekacang dan juga susu. Kekacang merupakan protein tumbuhan. Protein tumbuhan ini amat penting kepada manusia yang mengamalkan diet secara vegetarian. Maksudnya dia tak makan ayam. So dia ambil semua protein daripada kekacang dan susu dan juga telur. Yang ketiga adalah lemak. Lemak pula terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Unit asas bagi lemak adalah asid lemak dan gliserol. Unit paling kecil. Asid lemak dan gliserol yang berlebihan akan ditukarkan kepada tisu lemak dan disimpan dalam tisu adipos di bawah permukaan kulit kita. Fungsi lemak ialah untuk apabila tisu adipos berada di bawah permukaan kulit, maka dia bertindak sebagai penebat haba supaya mencegah kehilangan haba yang berlebihan daripada badan. Yang kedua, melindungi organ badan seperti organ yang penting, jantung dan ginjal dan merupakan simpanan tenaga yang tinggi. Maksudnya, lemak juga digunakan untuk menghasilkan tenaga.
Okey. Sumber-sumber lemak adalah minyak seperti minyak zaitun, mentega susu, keju dan juga kekacang. Okay, pelawas ataupun serat merupakan selulosa yang terdapat dalam dinding sel tumbuhan. Pelawas ini tidak dapat dicerna oleh manusia, maka dia akan bertindak sebagai melembutkan tinja yang berada dalam usus besar. Okay. Fungsi dia merangsang peristalsis di usus untuk mencegah daripada sembelit. Okay, pelawas kita dapatkan daripada tumbuh-tumbuhan. Vitamin pula adalah sebatian organik yang diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Vitamin dikelaskan kepada vitamin yang larut dalam air dan juga larut lemak. Untuk mudah ingatan, kita ingat vitamin A, D yang larut dalam lemak. Manakala B dengan C larut dalam air. Okay, ini adalah jenis-jenis vitamin, sumber, kepentingan dan kesan kekurangannya sekiranya kita mengalami kekurangan vitamin. Okey, vitamin A adalah penting untuk memelihara kulit dan membantu kita melihat pada waktu malam. Maka kesannya, jika kekurangan vitamin A, kita akan mengalami penyakit kulit dan juga rabun malam. Sumber kita dapatkan daripada susu, telur dan juga minyak. Okey, vitamin B kita dapatkan daripada hati dan telur. Dan penting, vitamin B ni penting untuk pembentukan sel darah merah dan juga memelihara fungsi sistem saraf. Kesan kekurangannya ialah berlakunya penyakit anemia iaitu kekurangan sel darah merah dan beriberi adalah kesan daripada fungsi sistem saraf yang tidak sempurna. Vitamin C kita dapatkan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin C penting untuk memelihara gusi dan mulut dan juga mencegah jangkitan penyakit. Kesan kekurangannya adalah penyakit scurvy. Scurvy adalah gusi berdarah. Dan kesan kekurangan vitamin C juga kita senang mendapat penyakit. Okey, vitamin D sumbernya adalah minyak, ikan, mentega, telur dan cahaya matahari. Okey, vitamin D ni penting untuk menguatkan gigi dan tulang, memelihara kulit dan membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Maka, jika kita kekurangan vitamin D, kita akan mudah sakit gigi, sakit kulit dan riket. Riket bermaksud pembentukan tulang kaki yang membengkok yang tidak lurus kerana kalsium kurang diserap oleh tulang. Seterusnya vitamin E. Vitamin E kita dapatkan daripada sayur-sayuran dan bijirin untuk memelihara sistem pembiakan. Sekiranya kekurangan vitamin E, maka berlakulah kemandulan ataupun keguguran fetus. Vitamin K kita dapatkan daripada telur kuning, minyak, ikan dan susu. Okay. Membantu mempercepatkan proses pembekuan darah sekiranya berlaku luka. Dan jika kekurangan vitamin K, maka darah kita lambat membeku, luka kita lambat nak sembuh, boleh berlakunya jangkitan mikroorganisma pada luka ini.
Okay, kita akan masuk pada mineral pula. Ini adalah beberapa mineral yang kita pelajari, sumber, kepentingan dan kesan kekurangannya. Okay, untuk kalsium, kita dapatkan daripada ikan bilis dan udang. Okay, kepentingannya untuk menguatkan gigi dan tulang dan membantu pembekuan darah. Kesan kekurangannya adalah penyakit riket dan osteoporosis. Riket adalah pembentukan tulang yang tidak sempurna. Okay. Manakala osteoporosis adalah kemerosotan tulang yang menyebabkan bongkok di kalangan wanita yang berusia. Poros bermaksud tulang dia menjadi poros, berlubang-lubang di dalam tulang. So tulang tu akan menjadi lebih rapuh. Natrium kita akan dapatkan daripada telur dan daging serta garam. Okay, mineral natrium berfungsi untuk memelihara sistem saraf dan jika kekurangan natrium, kita akan mudah mengalami kekejangan otot. Besi kita dapatkan daripada daging dan hati untuk membina hemoglobin dalam sel darah merah. Hemoglobin adalah struktur yang mengikat pada oksigen. Okay, sel darah merah kan mengangkut oksigen. So, hemoglobin ini penting untuk mengikat oksigen. Dan apabila berlaku kekurangan zat besi, maka kita akan mengalami anemia. Okay, kekurangan sel darah merah. So, individu itu akan kelihatan lesu dan pucat. Iodin pula kita dapatkan daripada makanan laut. Fungsi dia adalah merangsang fungsi kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdapat di kawasan leher. Kelenjar ini penting untuk rembesan hormon. Apabila berlakunya kekurangan iodin, maka berlakunya pembengkakan kelenjar tiroid yang kita panggil goiter. Seterusnya, fosforus kita dapatkan daripada keju dan sayur-sayuran untuk menguatkan tulang dan gigi. So, kesan kekurangannya adalah penyakit riket dan gigi rapuh. Ini adalah penyakit riket ya. Dia kata pembentukan tulang yang tidak sempurna. Kalium kita dapatkan daripada kuning telur dan juga minyak ikan untuk memelihara sistem otot dan sistem sarafnya. Kesannya adalah kekejangan otot. Okey, air merupakan sebatian yang terdiri daripada hidrogen dan oksigen. Air penting untuk pengangkutan semua nutrien dan oksigen ke seluruh sel badan dan mengangkut hasil perkembangan keluar daripada sel. So, air kita boleh dapatkan daripada sumber air putih ataupun daripada sumber buah-buahan. Okay, seterusnya adalah ujian makanan. Ujian makanan adalah satu uji kaji untuk kita mengesan kehadiran nutrien yang terdapat dalam makanan. So, apa yang kamu akan pelajari di kelas amali nanti ialah yang pertama ujian iodin untuk mengesan kehadiran kanji dalam sampel makanan, ujian Benedict untuk mengesan kehadiran glukosa, ujian Milon untuk mengesan kehadiran protein, ujian alkohol emulsi untuk mengesan kehadiran lemak. Okey, untuk ujian kanji nanti kita akan buat di dalam makmal yang mana kita ada ampaian kanji, okey, dan kita masukkan pengujinya adalah iodin. Maka apa kesannya ialah sekiranya dia berwarna biru tua bermaksud
hasil ujian positif dan sampel makanan itu mempunyai kanji. Sekiranya sampel makanan tu memberi kesan warna perak, bermaksud sampel makanan itu tiada kanji. Seterusnya adalah ujian Benedict. Ujian Benedict adalah untuk mengesan glukosa yang terdapat dalam sampel makanan. So, sekiranya kita masukkan larutan sukrosa, kita masukkan dengan pengujinya adalah larutan Benedict. Okay. Dia akan mula-mula berwarna biru. Kita panaskan dalam kukus air sehinggalah dia membentuk warna merah seperti ini. Okay, merah bata. Merah bata ni apabila dia sejuk akan terasanya mendapkan merah bata di bahagian dasar tabung uji. Seterusnya ujian Milon. Ujian Milon ini kita nak menguji kehadiran protein. So kita guna larutan albumin, larutan putih telur. Okay, bila kita masukkan reagen Milon dan kita panaskan dalam kukus air, akan mendapkan merah bata. So daripada begini jernih, ujian Milon, setelah kita masukkan reagen Milon, bila panaskan lama-lama merah dan mendapkan merah bata di bahagian bawah. Seterusnya akhir sekali adalah ujian alkohol emulsi untuk lemak. So, kita gunakan minyak masak sebagai sampel makanan kita. Kita masukkan etanol. Kita tutup dan kita goncangkan dan kemudian kita masukkan air suling. Okey, akan membentuk emulsi putih yang keruh. Sama ada begini secara penuh ataupun begini di bahagian atas. Ini kita panggil emulsi putih keruh. Menunjukkan kehadiran lemak dalam sampel makanan.